Demi menjaga maruahnya, Salamiah bertindak melarikan diri ke sebuah gua di Pulau Bohai Dulang bersama adik angkatnya, Arung Saria. Sempurna merupakan sebuah daerah dan pekan besar di Sabah. Sempurna juga adalah sebuah pulau, tapi tidak ramai yang menyedarinya. Pulau Sempurna dikelilingi banyak pulau yang mampu menarik minat sesiapa saja dalam bidang pelancongan, termasuklah Pulau Bumbum. Sungai yang memisahkan Pulau Sempurna dengan wilayah lain ialah Sungai Pegagau, antara pulau yang paling diminati oleh pelancong, sama ada dari luar negara atau tempatan. Sempurna dihubungkan dengan daratan melalui Jambatan Pegagau, yang mana kawasan Pegagau ini masih merupakan kawasan sempurna. Dalam peringkat zon, Sempurna adalah termasuk dalam zon Tawau. Nama Sempurna berasal daripada perkataan Simpurna yang bermaksud tempat untuk berehat. Nama Simpurna ini diberi oleh seorang gubernur Inggris, iaitu W.M. Croker, apabila beliau dan beberapa orang rakannya, termasuklah seorang pedagang dari China yang bernama Tona, menemui daerah tersebut pada pertengahan tahun 1887. Pada zaman dahulu kala, Sempurna dikenali sebagai Tong Talun yang berarti hujung hutan dalam bahasa Bajau. Nama Tong Talun ini diberi oleh masyarakat Bajau Kubang yang merupakan suku kaum utama di kawasan Sempurna. Namun, Sempurna juga mempunyai sebuah pulau yang menyimpan sebuah kisah, iaitu Pulau Bohai Dulang. Pulau Bohai Dulang kini menjadi destinasi pelancongan hangat di Sabah. Pisahkan oleh selat yang cetek dari Pulau Bot Gaya, Pulau Bohai Dulang membentuk kawah yang kini dibanjiri oleh air laut yang mempunyai kedalaman 25 meter. Air laut yang memenuhi kawah ini kemudiannya menjadi lagun kebiru-biruan yang jernih dan cantik. Untuk pengetahuan anda, Pulau Bohai Dulang ini merupakan pulau yang kedua terbesar dalam Taman Marin Tun Sakaran di Sabah. Ia merupakan sebuah pulau yang berbentuk pergunungan akibat aktiviti letusan gunung berapi pada zaman purbakala. Menurut cerita masyarakat setempat, Pulau Bohai Dulang menyimpan kisah cinta pilu antara seorang gadis rupawan yang bernama Arung Salamiah dengan pemuda bernama Tanjung Kalang. Tidak ramai yang mengetahui kisah ini sebelum memandangkan ia disimpan rapih oleh keturunan Arung Saria atas faktor keselamatan. Kisah ini dipercayai berlaku sebelum abad ke-18 Masihi. Arung Salamiah merupakan seorang penari yang anggun dan lembut gemalai. Bahkan, beliau dianggap sebagai penari terbaik yang boleh menarikan tarian tradisi suku kaum Bajau, iaitu igal-igal. Nama tarian tersebut diambil sempena perkataan bahasa Inggris, iaitu eagle. Ini kerana pergerakan tarian tersebut menyerupai pergerakan burung helang. Arung Salamiah sangat hebat menggambarkan perasaannya ketika menari, sama ada gembira, sedih maupun marah. Disebabkan itu, persembahan beliau sangat digemari oleh penonton. Pada suatu hari, seorang lelaki zalim bernama Datu Atik datang meminang Salamiah. Datu Atik dikenali sebagai seorang yang mempunyai isteri yang ramai dan berasal daripada keluarga yang ternama. Beliau terpikat dengan Arung Salamiah ketika beliau melakukan persembahan tarian. Apatah lagi, Arung Salamiah merupakan gadis yang memiliki kecantikan yang tidak tertara. Keluarga Salamiah terpaksa menerima pinangan tersebut sebagai tanda menghormati keluarga itu. Hal ini juga disebabkan Datu Atik merupakan orang yang berpengaruh dan berkuasa di kampung tersebut. Namun demikian, Arung Salamiah tidak mau berkahwin dengan lelaki zalim itu. Demi menjaga maruahnya, Salamiah bertindak melarikan diri ke sebuah gua di Pulau Bohai Dulang bersama adik angkatnya, Arung Saria. Walau bagaimanapun, kedua-duanya terpisah apabila tiba di gua tersebut bagi mengelakkan diri mereka daripada dijejaki oleh Datu Atik dan pengikutnya. Kekasih Arung Salamiah, Tanjung Kalang, pula bertindak mencarinya apabila mendengar berita buah hatinya melarikan diri. Datu Atik yang tidak menjumpai Arung Salamiah bertindak kejam dengan membunuh seluruh penduduk kampung dan membakar rumah-rumah mereka sehingga ranap.
Nasib kekasih Arung iaitu Tanjung Kalang juga berakhir tragis apabila meninggal dunia semasa bertempur dengan pengikut-pengikut Datuk Atik di pesisir pantai berdekatan sebuah perkampungan. Arung Salamiah dikatakan telah bersembunyi di gua tersebut. Gadis ini akhirnya gaib setelah lama menanti kedatangan kekasihnya, Tanjung Kalang, untuk menjemputnya kembali di gua itu. Adiknya pula, Arung Saria, berjaya menyelamatkan diri dan berkahwin dan memiliki keturunan. Namun, ada juga yang mengatakan bahawa mereka pernah melihat kelibat Arung Salamiah mengintai di gua tersebut, seolah-olah menunggu kedatangan Tanjung Kalang yang telah dibunuh oleh pengikut Datuk Atik. Terdapat juga dakwaan lain yang mengatakan bahawa Arung Salamiah gaib kerana telah menjadi salah seorang makhluk mistik yang menghuni gua Pulau Bohai Dulang itu. Tiada siapa yang tahu sejauh mana kebenaran teori kehilangan Arung Salamiah sehingga ke hari ini. Menurut kepercayaan lain pula, Bohai Dulang dikatakan seorang pemuda yang tampan dan digilai ramai gadis, namun memilih untuk tidak berkahwin dan mengabdikan dirinya kepada kedua ibu dan bapanya yang telah tua. Si Bohai Dulang diperolehi oleh Tetagan dan Buat Gaya setelah melangsungkan perkahwinan buat satu jangka masa yang cukup lama. Memandangkan ikatan di antara mereka bertiga begitu kuat dan tidak mahu berpisah di antara satu sama lain, mereka kemudiannya memilih untuk membunuh diri bersama-sama. Tetapi perbuatan berkenaan tidak jadi dilakukan kerana konon ia merupakan pantang larang nenek moyang mereka sejak zaman berzaman. Akhirnya, mereka bertemu dengan seorang bomoh yang tersangat handal dan memohon agar ditukarkan menjadi pulau. Bagai menatang minyak yang penuh, peribahasa Melayu ini begitu kuat menggambarkan betapa dalamnya kasih Tetagan dan Buat Gaya yang sanggup ditukarkan menjadi pulau agar dapat hidup bersama-sama anak mereka selama-lamanya. Manakala Pulau Bohai Dulang juga mendapat julukan sebagai lelaki tua yang sedang tidur dalam kalangan penduduk setempat. Legenda Arung Salamiah bukanlah kisah dongeng atau rekaan semata-mata. Sebaliknya, kisah benar yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Bajau, khususnya di daerah Semporna. Sekian, salam hormat.